Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bercahaya muka. Masya Allah. Saya first time dengan ibu-ibu First time saya Puncak Alam, saya pernah sampai satu surau apa namanya? Surau Raudah kot kalau tak silap lah. Surau Raudah. Tak ingat lah belah mana. Dia punya tempat dia tak ingat. Tapi Masjid Puncak Alam ni kali pertama dan saya salam kita mengucapkan salam perkenalan lah salam ta'aruf daripada saya. Nama saya nama yang diberi oleh ibu dan ayah yang tercinta, Nurul Hidayah binti Qamaruddin. Ada orang panggil Ustazah Hidayah. Dia start daripada program reality TV lah ibu-ibu. Saya masuk nama rancangan tu Ustazah Pilihan 2011 Astro Oasis. Jadi masa tu nama glamournya Hidayah lah macam tu. Sebelum tu saya orang kampung ibu-ibu. Saya orang Johor. Orang kampung panggil Nurul. Jadi kalau orang panggil Nurul tu tahulah tu kan. Tu orang kampung saya lah tu. Tapi di sekolah sebab ramai sangat nama Hidayah. Batch 80-an lebih ni. Saya lahir 85. Dia masa tu nama viralnya adalah nama Hidayah. Jadinya ramai sangat nama Hidayah. Jadi cikgu pun kat sekolah, Cikgu Darjah 1, Cikgu Maria. Ingat lagi saya nama dia. Dia kata panggil Hidayah semua toleh. Panggil Nurul semua toleh. Sebab ramai sangat. Jadi dia bagi singkatan lah Ustazah NK. Kalau kat sekolah daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah ibu-ibu, kalau Ustazah NK tu tahulah tu. Ni budak sekolah aku lah ni. Jadi NK, Nurul ataupun selepas pada program lebih orang panggil Ustazah Hidayah lah begitu. Jadi ibu-ibu salam perkenalan daripada saya. Saya datang daripada Maluri, Kuala Lumpur. Tu kata jauh. 50 minit perjalanan. Alhamdulillah tak ada jam. Jadi dia tak berinjak walaupun 1 minit ibu-ibu. ETA memang 50 minit perjalanan. Jadi untuk hari ni nak menyambung ukhuwah dengan ibu-ibu ada yang ibu tinggal ke ibu tunggal? Yang tinggal ada tak tinggal? Boleh angkat tangan sikit. Saya pun nak ta'aruf dengan ibu-ibu juga. Yang ibu tinggal. Maksudnya kalau ikutkan tak bercerai lagi lah. Tapi ditinggal tu kontang ganting. Ada tak? Sebab sekarang dia jadi istilah Kalau dulu ibu tunggal je. Tapi sekarang jadi istilah juga ibu tinggal. Sebab apa? Suami tak ada yang menafkahkan. Tapi tinggal tanpa berita. So jadi ada istilah ini diangkat ibu-ibu. Maka layak juga untuk dia mendapat zakat. Ibu tinggal ni. Walaupun tak ada surat cerai, tak ada surat mati. Tapi memang dia survive lah.
Jadi memang kalau ikutkan apa? Tinggal tak bertali macam tu gantung bukan tinggal. Gantung tak bertali. Maksudnya salai tak pakai api. Oh, first time dia dengar. Orang negeri ke ibu? Dia salai tak pakai api. Betul juga tu. Jadi yang ini pun kita letak dia punya sebagai keadaannya macam ibu tunggal jugalah. Maksudnya tidak ada penafkah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal ibu-ibu, sama ada yang tinggal, sama ada yang tunggal. Tinggal itu ditinggalkan sewaktu hidup, bercerai hidup ataupun bercerai mati. Dan semua itu menjadi satu rencah kehidupan sebenarnya. Siapa sangka Fazura pun kena cerai ibu-ibu. Bukan dia kena cerai, dia minta cerai. Oh, Ustazah pun boleh tahan juga, gosip. Viral kan, FYP. Yalah, siapa sangka, betul tak, perkahwinan ni kadang-kadang kita tak tahu ibu-ibu panjang pendek perkahwinan tersebut, siapa meninggal dulu, siapa yang terus berjuang, yang mungkin ada yang tak, suami masih ada tapi sakit, betul tak? Bila suami sakit maksudnya isterilah yang kena bangun dan menjadi tunggang kepada rumah tangga. Semua contoh ni dah ada ibu-ibu. Kita tengok dalam Al-Quran, siapa yang isterinya terpaksa menanggung keluarga dalam keadaan suaminya sakit. Siapa ibu-ibu? Ingatkan whiteboard. Baru nak menconteng. Siapa ibu-ibu? Kita. Tak, ni cerita-cerita dalam Quran lah. Contoh. Kita panggil dia sebagai ikon yang Al-Quran telah angkat wanita itu. Keadaan dia yang berusaha, dan hari ini ramai wanita yang seperti ini, betul tak? Suami dia bekerja tapi gaji tak cukup. So jadi isteri dia pun kena menanggung sama. Ada pula yang lagi dahsyat lah, maksudnya suami memang terlantar, dah duduk kat wad, tak boleh bekerja langsung. Jadi isteri dia yang mengambil tugas ketua keluarga. Siapa dia ibu-ibu? Isteri Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ramai hari ni yang mengambil karakter isteri Nabi Ayub. Dia pun keluar bekerja dalam keadaan suami dia mungkin bekerja juga tapi tak cukup bayar rumah, bayar elektrik. Jadi dia pun kena juga cari side income. Sama ada dia pergi bekerja juga, ibu-ibu, dia pun keluar dapat satu jawatan, dan dia pun keluar pagi sama-sama dengan suami, balik sama-sama petang. Ataupun dia buat dropship. Tak cukup jugalah tu kan. Dia buat kuih, letak dekat kedai orang jual nasi lemak. Ini pun sama ibu-ibu. Ini adalah dia punya karakter isteri Nabi Ayub alaihissalam. Ataupun ibu-ibu, dia mengasuh anak orang. Maksudnya income juga tu. Orang letak anak dekat rumah dia, dititip anak dia jadi pengasuh. Ataupun apa kemahiran yang dia ada, menjahit dan sebagainya. Jadi kalau ikutkan ibu-ibu, bukan zaman sekarang je wanita bekerja. Wanita bekerja zaman dulu lagi. Tolong sama-sama bagi siram air dekat apa yang mereka tanam kan. Bagi jaga juga, dulu mungkin ada gembala kambing kan, zaman sekarang mungkin kurang lah. Jaga lembu ibu-ibu, isteri pun keluar juga tolong suami. Jadi ini adalah satu contoh dan tauladan. Jadi apa yang kita boleh belajar ibu-ibu, sesuatu apa pun yang Allah timpakan kepada kita ada contoh dan tauladan. Bagaimana kita tengok sabarnya isteri Nabi Ayub, dia mungkin tak? Tak ibu-ibu. Sehingga apabila Nabi Ayub alaihissalam ditimpa musibah dalaman dan luaran. Maksudnya dalamnya rosak ibu-ibu. Dan luarnya juga sudah tak rupa dah seperti mana dia masa dia sihat dulu. Dengan handsome-nya, dengan kacaknya ibu-ibu, dengan kuatnya.
Anak pun ramai ibu-ibu. Bila Nabi Ayub dikenakan satu ujian oleh Allah dengan asbab syaitan tengok sakit hati. Bukan orang je yang jenis ada apa dengki ni ibu-ibu. Tengok orang banyak nikmat, dia mula berbulu mata. Memanglah ustazah, mata memanglah ada bulu mata. Tapi orang bulu mata sikit je. Dia punya bulu mata dia kan. Ui, sakit mata dia. Tengok nikmat orang lain. Ada tak orang yang macam ni? Ada. Syaitan pun macam tu. Jadi siapa yang ada berbulu mata tengok nikmat orang, ada perangai-perangai syaitan ibu-ibu. Na'udzubillah min zalik. Dia tengok apa? Syaitan tengok apabila Nabi Ayub ni dia kaya. Ni masa dululah sebelum dia timpa sakit. Dia kaya. Dia handsome. Anaknya kacak-kacak ramai. Duit banyak. Dah lah duit banyak. Pemurah pula tu. Setiap hari orang beratur depan rumah dia ibu-ibu. Rumah besar, rumah kaya tapi orang beratur. Buat apa beratur? Nak minta bantuan. Dan tak pernah pun ada seseorang yang beratur tadi tu balik tangan kosong. Tak ada. Semua yang minta tadi tu dia dapat apa yang mereka harapkan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi apa lagi yang tak ada ibu-ibu? Kaya, handsome, baik, dan soleh lah Nabi kan. Soleh, tolong orang semua puji. Jadi syaitan tengok kan. Oh, apa benda kau ni kan. Jadi dia pun cuba untuk memberikan musibah kepada Nabi Ayub dengan minta izin pada Allah. Lalu Allah izinkan. Bermula daripada tempoh tersebut ibu-ibu, Nabi Ayub pun sakit dalam dan sakit luaran. Bukan sakit saja, anak pun mati. Anak yang ramai-ramai, yang sihat-sihat tadi tu, yang sado-sado, cantik-cantik tadi ibu-ibu, mati anaknya. Hilang segala punca pendapatan, hilang segala rumah yang besar dan duduk dekat dengan tempat-tempat yang macam tempat pembuangan sampah lah ibu-ibu. Bagaimana isterinya menghadapi musibah tersebut? Isterinya sabar. Keluar pergi cari rezeki ibu-ibu, nak menyuapkan suapan nasi untuk suami dan dirinya. Bila nak kerja, orang bagi tak ibu-ibu? Ada tak orang nak ambil kerja? Orang semua takut. Dia kata, kau ni isteri Nabi Ayub kan? Isteri Ayub. Tak payahlah kerja kat sini. Anak-anak kau pun mati. Nanti kalau kau kerja kat sini, kau bawa virus suami kau, habis kita orang semua mati. Tak ada siapa ibu-ibu nak menerima dia sebagai pekerja. Macam mana nak dapat imbalan? Macam mana nak dapat duit kalau orang tak bagi dia kerja? Akhirnya isteri Nabi Ayub alaihissalam ibu-ibu menjual apa yang ada dalam rumah, apa yang boleh dapat duit, jual dan jual. Sehingga dah tak ada apa dah ibu-ibu nak suapkan nasi ke mulut ni, suapan makanan ke mulut dah tak ada. Akhirnya ibu-ibu dalam riwayat kata apa? Isteri Nabi Ayub menjual rambutnya. Rambut tu dipotong. Pada zaman itu, rambut wanita itu berharga ibu-ibu. Ada nilai. Kalau hari ni, orang buang untuk sampah je lah. Kan? Tak ada siapa pun nak beli kan. Tapi zaman itu, dia ada nilai rambut wanita. Dipotong rambutnya ibu sikit demi sedikit untuk dapat makan. Allahu Akbar. Sabarnya isteri Nabi Ayub. Bila dah menghadapi satu ujian, selepas ujian, akhirnya orang perempuan ni ibu-ibu kadang-kadang keluar juga pada mulut dia kan. Keluar satu perkataan pada mulut isteri Nabi Ayub, dia pun tanya pada Nabi Ayub, wahai suamiku, sampai bila kita kena uji begini? Maksudnya suatu kesusahannya yang ada dekat dalam hati tu diluahkan dengan sampai bila kita diuji begini. Nabi Ayub ibu-ibu bila dengar keluhan, keluhlah daripada mulut isterinya, dia kata, kau akan kusebat 100 kali sebatan. Sebab apa? Nabi Ayub marah. Cuba kau fikir, waktu kita Allah bagi nikmat, berapa belas tahun kita dapat nikmat.
Tapi Allah uji kita berapa lama? Mungkin hanya 2-3 tahun sahaja Allah uji kita. Tapi nikmat dah lama dah kita dapat. Tak malu ke kita? Kita tanya pada Allah, bila ujian ni akan habis? Nescaya kalau aku sihat nanti, aku akan merotan kau dengan 100 kali sebatan. Tapi itu puncalah ibu-ibu untuk Nabi Ayub alaihissalam. Dia dia malu untuk minta pada Allah untuk sembuh. Allahumma yashfini. Dia malu ibu-ibu. Tapi dia hanya mengeluh, atau bukan mengeluh, apa kita panggil syakau, iaitu mengadu gitu. Nabi Ayub hanya mengadu kepada Allah tentang kesakitannya. Wahai Allah, aku adukan padamu ya Allah kesakitanku, kesusahanku, dan engkaulah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan pengaduan Nabi Ayub kepada Allah, akhirnya Allah pun memberikan jalan keluar ibu-ibu. Allah kata, wahai Ayub, hentakkan kakimu ke atas lantai, nanti akan keluar air. Apa yang berlaku ibu-ibu? Allah suruh Nabi Ayub alaihissalam minum pada air tersebut, minum air itu, dan juga mandi. Bila minum dan mandi, maka dalam dia minum tadi, organ dalamannya pun jadi pulih, dan juga bila mandi ibu-ibu, dia pun jadi cantik semula, jadi handsome semula. Isteri dia tadi kan pergi kerja, isteri dia balik tengok dah ada seorang yang berdiri, bukan terbaring atas katil ni. Dia kata, kau siapa? Terkejut pula tengok suami dia kan. Sebab tak kenal ibu-ibu. Dia jadi lebih cantik, lebih handsome lagi berbanding dengan sebelum itu. Dan dia berkata, aku adalah suamimu Ayub, dan ini adalah hasil daripada apa yang aku adukan kepada Allah, dan Allah memberikan syifa. Lepas tu Nabi Ayub pun kata kan, Nabi Ayub, jadi aku telah bernazar, aku akan memukulmu ketika aku sudah sihat. Dan pukulannya ibu-ibu sangat mudah. 100 kali pukulan tu bagaimana ibu-ibu? Jangan bayang macam sebat dekat penjara kan, dengan cemeti kan, angkat tangan macam tu ibu-ibu. Tak ibu-ibu, pukulan dalam Islam macam ni. Pukulan dalam Islam ni ketiak dia tak boleh angkat. Dan dipukul ibu-ibu dengan apa tu nama dia, kalau nama pokok kelapa tu, pelepah ke nama dia? Yang seludang dia nama ya. Seludang tu kan banyak kan? Dia punya tu kan. Jadi benda tu, seludang dia tu ada 100 pieces lah, 100 tangkai ibu-ibu. Jadi dia sekali pukul je tanpa dia angkat ni tau. Tanpa dia angkat, sekali pukul macam tu. Alah, macam manja-manja je macam tu. Itu pukul dalam Islam. Pukul dalam Islam ibu-ibu, pukulnya dengan apa? Kalau Habib Umar dia bagi tunjuk pukulnya dengan kayu siwak tu. Iya ibu-ibu, pukul kayu siwak, ni tak boleh angkat. Cuba bayangkan. Itu sebenarnya pukul Islam. Sebab yang kita nak pukul manja je. Yang kita nak pukul sebenarnya bukannya dia punya jasad. Yang nak pukul dia sebenarnya rohani dia. Anak kita bila kita ni dia cakap baik dengan dia, kita layan dengan dia elok-elok. Walaupun pukul yang tak menyakitkan luaran, tapi dia ingat ibu-ibu. Sebab apa mak boleh pukul aku? Sebab aku tak solat, betul tak? Kan? 7 tahun, hendaklah diajar anak itu untuk solat. 10 tahun, kalau anak itu tak solat, hendaklah dipukul. Itu maksud pukul dia. Bukan pukul sampai melecit kulitnya ibu-ibu, seminggu baru baik macam dekat penjara. Tak, itu bukan cara Islam. Itu konvensional punya, itu barat punya ibu-ibu. Islam, Masya Allah, sangat-sangat rahmah. Tapi kita disalah fahamkan 100 kali tu kita bayang sampai macam dah dahsyat dah, orang kata dah berdarah semua, darah pun tak keluar ibu-ibu kalau setakat macam tu kan. Sekali 100 pukulan, mi'ata jaldah. Jadi ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, ini sebagai suatu mukaddimah untuk kita tengok ada di sana
isteri Nabi yang mana dia berjuang sehabis-habisan. Tapi ada juga kalau kita tengok di sana, ada isteri Nabi yang mana dia kaya dan dia menginfakkan segala hartanya untuk suaminya, untuk agama dia. Contohnya adalah Sayyidatina Khadijah. Sampai wafat Sayyidatina Khadijah, ibu-ibu, hanya kain yang sehelai sepinggang itulah yang dia ada untuk dikafankan jasadnya. Walaupun hakikatnya Sayyidatina Khadijah adalah usaha mita. Dia seorang saudagar wanita yang Masya Allah, orang yang belanjakan, orang yang dagangkan dia punya perniagaan dia, import export. Ada berapa banyak ejen dia, dropship dia, ibu-ibu. Tapi waktu matinya, keadaannya sangat-sangat kekurangan kerana apa? Semua diinfakkan kepada suaminya. Jadi, bagaimana keadaan Sayyidatina Khadijah dengan suami dia? Ini hari ni pun ada juga. Isteri dia CEO. Kan? Suami dia pula pekerja, ibu-ibu. Macam aku tahu je kan. Kan banyak macam tu. Isteri lebih tinggi. Dia punya kedudukannya berbanding dengan suami. Sayyidatina Khadijah sombong tak dengan Rasulullah? Tak. Sayyidatina Khadijah, dia nak jadi queen control tak? Nabi yang dengar cakap dia? Tak. Tapi Sayyidatina Khadijah, dia tahu kedudukan dia sebagai isteri, walaupun dia kaya, walaupun dulunya dia adalah bos kepada Nabi, betul tak? Sebab barang dagangan dia punya. Dan Nabi adalah salah seorang pemuda yang meniagakan barang Sayyidatina Khadijah, ejen dia. Tapi Sayyidatina Khadijah tidak pernah tak sombong dengan suaminya. Dia tahu apa? Kedudukan dia di sisi suami, taat, menyokong, memberi sokongan, perangsang kepada suami, wanita yang memberikan apa sahaja yang dia ada untuk suaminya yang tercinta. Jadi tengoklah, kalau kita yang kedua, ibu-ibu, kita tengok bagaimana akhlak dan peribadi Sayyidatina Khadijah. Baik, kita pergi kepada yang ketiga, ibu-ibu, iaitu wanita yang ditinggalkan oleh suami. Tunggal tapi kuat. Siapa yang kita nak ambil contoh dia, ibu-ibu? Sayyidatina Hajar. Isteri Nabi Ibrahim alaihi salam. Isteri Nabi Ibrahim alaihi salam, kita tahu kisah dia, ibu-ibu. Nabi Ibrahim dia kahwin dengan Sayyidatina Sarah. Sayyidatina Sarah. Sayyidatina Sarah ni ibu kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Dan apabila masa itu Nabi Ishaq tak lahir lagi lah, mereka ni dapat anak lambat, ibu-ibu. Bila Nabi Ibrahim dia berjalan ke Mesir, ibu-ibu pernah tengok cerita yang orang lelaki tu dia buat cerita lah, ibu-ibu, dekat Astro ke, aku tak silap lah. Yang lelaki tu bila pegang sahaja perempuan tu, lelaki tu jadi keras. Maksudnya tangan dia tak boleh, dia macam jadi freeze macam tu. Pernah tengok tak? Dia macam dia nak menjahati perempuan itu, tapi bila dia nak pegang perempuan tu, dia jadi macam tak boleh gerak. Pernah tengok kan? Okey. Itu ceritanya, ibu-ibu, cerita Sayyidatina Sarah lah. Sayyidatina Sarah ni, dia seorang yang cantik. Dia sangat cantik. Rupawan, jelitawan, ibu-ibu, orang kata kulit mulus pun semua. Tapi mereka tahu, Raja Mesir itu, masa itu, bila dia nak, memang kena bagi, ibu-ibu. Bila dia berkenan kepada Sayyidatina Sarah, tapi memang Nabi Ibrahim dah cakap siap-siap lah. Nanti kita kalau sampai nanti, kita jangan bagi tahu yang kau adalah isteri aku. Sebab nanti kalau dia tahu kau isteri aku, dia akan suruh Nabi Ibrahim ceraikan isteri dia tu untuk jadi gundik geraja lah, untuk jadi isteri raja. Jangan cakap begitu. Cakap kau adalah saudara perempuan aku. Maksudnya macam adik-beradik lah. Jadi nanti dia tak suruh bercerai lah kan. Baik, jadi sampai sana mereka pun berhelah bagi tahu ni siapa. Yang ini adalah
saudara perempuan aku. Dan kemudian dia pun, raja kata, raja berkenan ibu-ibu. Bila raja berkenan tadi, raja nak buat benda yang tak berapa, yang tak senonoh ibu-ibu. Tapi bila dia nak dekat je dengan Sayyidatina Sarah, dia terus cramp macam tu. Macam jadi freeze ibu-ibu. Tak boleh gerak. Jadi dia kata, aku minta maaf, aku tak buat lagi. Bila dia bertaubat ibu-ibu, kemudian dia jadi lembut balik, dia boleh berjalan balik, dia boleh bercakap balik. Tapi makin lama dia bercakap lagi dengan Sayyidatina Sarah kan. Dia nak lagi ibu-ibu kan. Ini jenis orang tak tahu apa, tak sedar diri lah ibu-ibu kan. Tadi kau dah elok kan, kau nak lagi. Kemudian kali kedua pun dia cuba untuk buat benda yang tak baik pada Sayyidatina Sarah, dan dia keras lagi sampai kali ketiga. Kita ibu-ibu kalau kali tiga lah kan, Allah bagi peringatan begitu, kita mesti, aku insaf lah. Dia kata, kau ni jin Dia kata Sarah pula adalah wanita-wanita yang pakai benda-benda halus kan. Kau ni makhluk apa ni kan? Apa yang jaga kau ni? Jin ke yang jaga kau? Macam itulah cerita dia ibu-ibu. Dan akhirnya raja rasa macam kita kata malu Allah lah begitu ibu-ibu. Akhirnya dihadiahkan gundik raja ataupun gundik istana ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Sayyidatina Sarah lah, kepada Sayyidatina Sarah, dan mereka pun pulang ke Iraq ataupun dikatakan pulang ke Palestin, tempat asal peninggalan mereka. Dan kemudian bila mereka pun dah pulang ibu-ibu, Sayyidatina Sarah ni baik ibu-ibu. Dia dapat hadiah daripada raja, bukan hadiah Ferrari. Dapat hadiah orang ibu-ibu. Itu adalah Sayyidatina Hajar. Maka dia pun hadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pun berkahwin dengan Sayyidatina Hajar. Kahwin isteri dua. Dua-dua tak dapat anak. Belum lagi lah dapat anak. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Sayyidina Ibrahim bahawa dia akan diberikan anak, tapi bukan daripada Sayyidatina Sarah, tapi daripada Sayyidatina Hajar. Bila dia dapat anak daripada Sayyidatina Hajar, iaitu Nabi Ismail alaihissalam, mulalah hati Sayyidatina Sarah ni yang jadi isteri pertama, dan dialah yang hadiahkan Sayyidatina Hajar kepada Nabi Ibrahim. Maka dia rasa macam ada sedikit lah ibu-ibu rasa macam iri hati, macam kenapa dia dulu, kenapa tak saya dulu, macam itulah kan. Dan akhirnya nak jadikan cerita ibu-ibu, memang sebenarnya Allah ingin memakmurkan Baitullahil Haram. Itu sebenarnya memang Allah nak jadikan supaya nanti Nabi kita punya jalur Nabi Ismail ibu-ibu, memang nak daripada Mekah kan, daripada kota Mekah itu, iaitu yang di sana adalah merupakan ibu Ummul Qura, ibu kepada qaryah dalam dunia ini, iaitu adalah Mekah. Awal biqa'il ard, tempat pertama atas muka bumi ini adalah Mekah ataupun di Masjidil Haram. Maka ibu-ibu, asbabnya bila Allah nakkan sesuatu, Allah jadikan asbabnya berlaku. Dan jadi Nabi Ibrahim pun tinggal bawa Sayyidatina Hajar dan bawa anaknya Nabi Ismail yang masih lagi umur menyusu ibu-ibu. Nabi Ismail kecil lagi. Dan dibawa pergi ke Mekah dan ditinggalkan di sana. Ibu-ibu bayangkan kalau kita, suami tinggal kita kat rumah ibu-ibu, sekurang-kurangnya ada rumah. Ada bumbung, ada dinding ibu-ibu. Ikutlah suami kita tu dalam keadaan dia tinggal kita hidup ataupun dia tinggal mati ibu-ibu. Kita ada rumah lagi. Kalau tak ada rumah pun ibu-ibu, ada tak air? Ada kan? Air adalah sumber kehidupan. Tapi ibu-ibu, di Mekah pada waktu itu adalah satu wadi bila zar'in, satu lembah yang tidak ada pokok. Apa maksud tak ada pokok? Air pun tak ada, tandus gersang kemarau ibu-ibu. Jangan kata pokok, orang nak minum air pun tak ada. Burung ibu-ibu, dia kan terbang tinggi kan? Burung kalau pergi tempat tu, confirm lah tempat tu ada air. Tapi kalau burung tak pergi ibu-ibu, memang tempat tu tak ada apalah. Ya?
kehidupan pun tak ada, lagi orang. Kalau tinggal dekat Puncak Alam, ada orang lagi tak? Ada lagi orang kan nak minta tolong ibu-ibu. Ada lagi jiran, betul tak? Ada lagi pusat zakat ibu-ibu yang kita nak minta tolong. Ada lagi masjid yang boleh ada. Kadang-kadang kita boleh tengok masjid sediakan gerobok rezeki kan. Ada lagi. Tapi ni lembah ibu-ibu. Lembah tidak ada suatu pokok pun. Orang, binatang, semua tak ada ibu-ibu. Di sanalah Sayyidatina Hajar ditinggalkan. Bersama dengan anak yang kecil yang tengah menyusu. Allahu Akbar. Ingat tak ibu-ibu masa fatrah menyusu dulu-dulu? Kan? Makan sepinggan lepas anak menyusu, lapar balik. Kan? Maksudnya orang yang menyusu ni dia perlukan makanan yang banyak, air pula kan. Kena minum banyak, kalau tidak anak pun kering susu tu. Dia kena ikutlah dia punya kita panggil suplemen. Kalau zaman sekarang lagi macam-macam kan. Booster susu lah, macam-macam. Tapi kalau orang dulu, dia yang penting nasi tu. Jadi orang kalau menyusu, kau jangan tak payah sibuk nak diet-diet lah kan. Sebab menyusukan anak tu nasi kena makan. Kalau tidak budak tu menyusu perut lapar, tak kenyang, tak kemas perut dia. Baik. Bayangkan ibu-ibu, bila Sayyidatina Hajar nak ditinggalkan begitu, dia pun pegang kain suaminya. Dia pegang, wahai suamiku, kenapa ditinggalkan aku dengan anakku di tempat ini? Yalah, masa tu bukannya boleh cek dulu kan. Kita nak pergi mana ni kan? Cek kat Google kan. Dia cek Google, nak pergi mana ni? Tempat dia tak ada tak? Dah sampai baru tanya suami lah ibu-ibu. Sampai tengok keliling. Wahai suamiku, kenapa kami nak ditinggalkan di tempat yang sebegini rupa? Macam mana kami nak hidup? Nabi Ibrahim tak menoleh pun. Sebab apa ibu-ibu? Ditanya oleh Sayyidatina Hajar. Siapa yang menyuruhmu untuk meninggalkan aku di sini? Allah lah yang menyuruh aku meninggalkan kamu di sini. Bila Nabi Ibrahim jawab saja Allah, maka kata Sayyidatina Hajar, terlepas tangannya daripada memegang jubah suaminya. Allah la yudayyi'una abadan. Kalaulah Allah, tak apa. Wahai suamiku, kalaulah Allah yang menyuruh perkara ini berlaku, perintah daripada Allah, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Terlepas tangannya daripada baju, daripada jubah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun terus berjalan ibu-ibu. Kalau toleh maksudnya dia sangsi dengan perintah Allah. Tapi tidak. Dia yakin walaupun dalam hati kecilnya sayang, dalam hati kecilnya cinta, tetapi cinta Allah itu lebih utama. Perintah Allah itu lebih utama. Sebab tu Nabi Ibrahim ibu-ibu termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi yang mendapat ujian yang sangat banyak. Baik. Ibu-ibu, apa kekuatan Sayyidatina Hajar ibu-ibu? Apa kekuatan dia? Yang pertama tadi, keyakinan dia pada Allah. Ibu-ibu, tak kala kita ni kena tinggal dengan suami. Sama ada suami kita meninggal dulu ke, ataupun suami kita menceraikan kita, ataupun suami tak ceraikan tapi ditinggal macam tu saja. Ibu-ibu, bahawa setiap satu takdir itu adalah takdirnya Allah. Ada sesuatu yang Allah nak bagi kepada kita melalui ujian tersebut. Tidak ada sesuatu pun yang datang hanya kerana manusia. Hakikatnya baik dan buruk juga daripada Allah. Bila kita yakin, nombor satu, keyakinan kita yakin, aku ada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. InsyaAllah kekuatan dalaman ini dia paling kuat.
berbanding dengan kekuatan luaran. Please izinkan saya minum air sekejap. Ya. Sahabat-sahabat online okey ke? Suara okey semua? Ibu-ibu dah minum air belum? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. So, kekuatan pertama adalah kekuatan yakin. Kekuatan dalaman, kekuatan hati. Di dalam kita menerima takdir Allah. Itu nombor satu. Berdamai dulu dengan takdir. Lapang dada dulu dengan takdir. Baik. Kemudian ibu-ibu kita ambil kekuatan Sayyidatina Hajar yang kedua. Bila dia ditinggalkan di sana, anak mula menangis. Kerana kehausan, kerana kelaparan. Dia sendiri tidak ada makanan, tidak ada air, dan bagaimana Nabi Ismail yang masih kecil tak faham apa-apa ibu-ibu. Kita kalau lapar, kita boleh tahan lagi, betul tak? Ni ibu-ibu yang apa selalu berkorban untuk anak-anak kan. Kita kata, tak apalah, makanlah. Padahal kita lapar tak? Kita lapar. Tapi kita boleh bertahan ibu-ibu dan kita akan mendahulukan anak kita. Ini sayang sebagai seorang ibu. Bila anak lapar, yang tu dia tak boleh ibu-ibu. Apa yang berlaku kepada Sayyidatina Hajar bila anaknya menangis kelaparan, kehausan, dia mula berusaha. Siapa boleh jawab? Itu soalan cepu cemas. Siapa boleh jawab? Saya bagi. Dia 5 Yaman tu kat belakang. Dia ada 5 Yaman. Okey. Ibu, apa bukti Sayyidatina Hajar usaha? Masya Allah. Dia berlari-lari kan? Berlari-lari anak. Ibu, namanya apa? Namanya apa yang boleh lari tu? Ya, Masya Allah. Kena bagi 2 kan ni ya? Belah 2 lah ya. Ibu kita nama apa ke belakang? Okey, Kak Rabaiyah dengan Kak Sabariyah. Hamu pula tu. Rabaiyah, Sabariyah. Okey, belah 2 ya. Kongsi berdua. Ibu-ibu betul. Sa'i. Sa'i. Apa maksud sa'i? Berlari-lari anak. Betul ke? Ada lagi? Ada jawapan lain? Apa maksud sa'i? Selalu sebut ni. Sa'i, sa'i, sa'i. Kalau tawaf, apa tawaf? Pusing. Ya, betul. Kalau tawaf tu betul pusing. Tapi sa'i? Usaha, ibu-ibu. Usaha. Usaha. Itu sebab dia kena pergi kepada, dia kan syiar tu ada, tapi dia start daripada usaha Sayyidatina Hajar. Jadi ibu-ibu, kita ibu-ibu tak payah, kita payah apa tak payahlah pergi tengok Puteri Diana ke, Prince Diana ke apa kan, yang tengok barat-barat. Kita tengok Quran ibu-ibu. Tengok Quran ibu-ibu, Allah bagi kita pelbagai modul bahagia dunia akhirat. Dan Allah bagi, kadang-kadang asam garam kehidupan tu sedikit berbeza kan? Antara seorang dengan seorang. Tapi Allah bagi kepada kita ikonnya 25 Nabi dan Rasul, pelbagai. Mungkin orang ni sesuai dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi dia pun, contoh macam Fazura kan? Kalau dia ambil inspirasi pada Sayyidatina Khadijah, dia boleh jadi orang hebat. Kita ibu-ibu, kalau saya pun termasuklah juga kot, seperti isteri Nabi Ayub alaihi salam ibu-ibu. Jadi kita kena ambil inspirasi, kekuatan Sayyidatina isteri Nabi Ayub alaihi salam. Tapi mungkin ada daripada kita boleh ambil inspirasi daripada Sayyidatina Hajar ibu-ibu. Apa dia buat? Dia tidak duduk diam berpeluk tubuh. Tak apalah, Allah kan ada. Dia pun duduk, ibu-ibu. Sekarang nak harap suami dah tinggal dia, betul tak? Itu dah satu part. Letaklah sebagai inilah takdir, suratan daripada Allah. Terima. Bila terima, apa ada depan kita ibu-ibu? Aku ada anak, aku lapar, anak aku lapar,
Apa aku kena buat? Aku kena usaha. Walaupun lari-larinya daripada Safa dengan Marwah tu ibu-ibu, tak tahu punca, tak tahu apa ibu-ibu. Lari je lah. Yang penting apa? Yes. The big word ialah usaha. Usaha je. Walaupun kita kata macam, ya ke logik ke, dah tempat tak ada air, ibu-ibu usaha. Tapi Allah bagikan di manakah keluarnya air tersebut. Safa ke Marwah ibu-ibu? Ya ke? Akhirnya dekat kaki Nabi Ismail yang keluar air. Usaha tempat lain ibu-ibu. Tapi rezeki datang tempat lain. Ya. Dekat telaga Zam-Zam tu ibu-ibu, tempat yang Nabi Ismail hentak kaki tu ibu-ibu, kat situ yang terpancut air Zam-Zam. Bila terpancut, air Zam-Zam ni terpancut ibu-ibu, jadi Sayyidatina Sarah pun dah nampak ibu-ibu. Ya Allah, Zumi. Maksudnya apa? Kepung. Takut habis pula air tu. Berlaku, kita kata takut sebab kita dah minta tadi, kita dah usaha ibu-ibu, Allah bagi, takut tu yang jadi air Zam-Zam. Iaitu kepung, air yang dikepung. Maka ibu-ibu, itu dia punya hasil dia. Dan kemungkinan usaha kita di tempat lain, tapi rezeki Allah bagi di tempat lain. Tapi kerja kita hanyalah berusaha. Kemudian ibu-ibu apa yang ada dalam hati Sayyidatina Hajar? Tawakal. Ni saya nak cerita pasal tawakal ibu-ibu. Tawakal seorang Sayyidatina Hajar alaihi salam. Orang yang bila kita sebut bab rezeki ibu-ibu, tak lari daripada perkataan tawakal. Tawakal ni apa? Menyerah. Serah bulat-bulat pada Allah. Ni daripada sayap kiri kita, tu dia punya terjemahan dia. Daripada kanan ibu-ibu ada pendapat lain? Apa maksud tawakal? Yes. Ada dia punya, sebelum serah tu dia ada usaha. Okey, cantik. Semua setuju? Setuju ya? Baik. Jadi kita ada LDK tau ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kena perincikan lagi. Apa kita punya mauduk hari ni, kita akan bagi ke ibu-ibu ada berapa orang? 50. Saya ada 4 task, 4 tugasan. Jadi ibu-ibu kena bagi dalam 4 kumpulan nanti. Ya? Tapi ibu-ibu kena ambil perhatian apa yang kita bincang di dalam kita punya sesi ni, motivasi ni. Baik. Jadi tawakal ibu-ibu. Tawakal selalu sangat orang melihat tawakal ini adalah pada hati, pada dalaman kita, keyakinan kita, tapi dia tidak melihat kepada ada di sana bentuk tawakal yang namanya bukan tawakal hati, tapi tawakal anggota. Tawakal anggota. Sebelum nak tawakal dalam hati ibu-ibu, tapi mesti bersama dengannya tawakal anggota, iaitu apa? Kalau disebutkan ialah sewaktu kita, contoh, kalau kita jual nasi lemak ibu-ibu, jual nasi lemak sewaktu kita membeli beras, santan, cili ibu-ibu, itu adalah tawakalnya sudah bermula. Itu sudah bermula tawakal. Dan tawakal itu kita akan mulai dengan anggota. Maksudnya apa? Ada orang mungkin tawakal dia pada kaki berjalan, famshu fil ardi, hendaklah dia berjalan di atas muka bumi Allah. Itu adalah tawakal dia. Ada orang tawakal dia dengan angkut kayu, nak cari kayu api. Ingat tak ibu-ibu cerita tu? Labu-labi ke? Sampai tu dalam tidur kan, nak cari kayu api. Dia pikul ibu-ibu. Itu tawakal dia. Itu tawakal. Bukan tawakal duduk peluk tubuh, tak apalah, ini tawakkaltu ala Allah. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah. Maksudnya ibu-ibu dia tak ambil asbab.
dia tak ambil separuh daripada tawakal itu. Keluarlah kamu dalam satu hadis, keluarlah kamu mencari rezeki seperti tawakalnya burung. Belajar pada burung. Burung keluar waktu apa? Pagi. Masa keluar perut dia lapar ke kenyang? Lapar ibu-ibu, dia pun keluar. Dia balik petang ibu-ibu, perutnya apa? Perutnya kenyang dan bawa lagi bekal untuk anak-anak dia. Keluarlah kamu berserta tawakal burung. Seperti mana tawakal burung? Sewaktu kalian datang dan waktu kalian melakukan sehinggalah selepas usaha kita tawakal kepada Allah. Ibu sikitlah ya, saya ni pun niaga juga ibu-ibu kan. Jadi kadang-kadang tu rasa macam kena tampar ibu-ibu kan. Ada satu tempat tu kami pergi. Kita orang awal-awal lagi dah cakap macam ni. Alah, tak payahlah bawa barang kat tempat ni, bukan orang beli. Macam tu ibu-ibu. Kami sebenarnya datang, memang kita datang buat kelas lah. Kita ada slot kuliah bulanan kat sana. Saya tak nak sebutlah tempat dia mana-mana kan ibu-ibu. Tapi tempat tu tempat orang kaya lah. Tempat orang-orang minyak. Bukan orang minyak yang hitam tu semua. Orang minyak ni maksudnya orang oil and gas ibu-ibu. Kaya-kaya lah datin-datin Melaka. Kan? Tapi dia orang tak membeli ibu-ibu. Kan? Jadi kita orang pun malaslah nak bawa kan. Daripada mula datang kuliah tu memang tak bawa dah. Baik. Jadi saya dengan Ustaz tak apalah, kita ceramah je lah hari ni kan. Sampai dia turun kereta, Ustazah, saya nak buku 5 ya. Ustazah, saya nak kurma 1 kilo. Kita orang kan. Saya dengan Ustaz kan. Saya tengok Ustaz tengok saya. Tak apa, saya balik pergi ambil. Maksud ibu-ibu, awal-awal lagi dah menyerah dah. Awal-awal lagi dah kita kata, tak ada rezeki ni kat sini. Kan? Padahal, belum sampai lagi tu. Jadi, ibu-ibu, Ustaz pun patah balik. Saya pun mengajar dulu. Kemudian Ustaz patah balik. Jadi, saya habis mengajar tu pun dah ada lah. Sementara perjalanan tu pun dah ada buku. Jadi, mereka dah boleh gunakan buku. Tapi satu pengajaran lah saya kata, Ya Allah, Ya Tuhanku. Kadang-kadang kita buruk sangka awal-awal lagi pada Allah. Betul tak? Kita letak satu sangkaan kita, ana inda dhanni abdi bi. Dalam satu hadis kursi Allah kata, aku bersamaan dengan sangkaan hamba-Ku. Jadi ibu-ibu yang nak dibetulkan ni, sangkaan kita pada Allah dulu ni nombor 1. Jangan kita awal-awal kita dah orang kata mental block, awal-awal kita dah letak dah, tak ada rezeki lah, tak ada rezeki. Patutnya kita macam burung tadi ibu-ibu. Gerak je, bawa je. Usaha je. Allah bagi, alhamdulillah. Kalau Allah tak bagi, asyik baik alhamdulillah kan. Ingat kan sebut innalillah tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah tak bagi pun alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bagi kita ya banyak lagi benda ibu-ibu. Kalau Allah tarik nikmat tu, contoh, kalau orang tu berjual dalam tak laku ibu-ibu, waktu hujan dia jual air. Kan? Kalau waktu musim panas kan sedap jual air kan. Laku, orang berhenti, jual tepi jalan ibu-ibu. Musim sejuk ibu-ibu sampai pukul 5 penuh lagi balang tu, ada hai kesiannya. Tapi sekurang-kurangnya tak berlaku aksiden kan? Tak. Sekurang-kurangnya awak selamatkan sampai sekurang-kurangnya. Jangan sampai kita menafikan nikmat dikala kita tak mendapat nikmat yang lain. Nikmat yang ada di tangan itu kita kufuri sehingga nanti Allah akan ambil nikmat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, baca doa ni sebelum keluar rumah. Jadi ikut macam burung tadi, jangan pukul 1 baru keluar. Nak usaha. Tapi pukul 1 baru jual nasi lemak. Melainkan kalau memang dia punya timing dia macam tu ibu-ibu. Maksudnya saya yakin dan percaya, saya yakin ibu-ibu depan saya ni semuanya yang jenis kuat hati, kuat semangat. Saya nampak cahaya-cahaya daripada wajah ibu-ibu
bukan orang yang berputus asa. Amin ya rabbal alamin. Berputus asa bukan ciri orang Muslim. Putus asa tidak ada dalam kamus seorang yang punya Tuhan. Tak ada. Bila kita rasa nak putus asa, ibu-ibu istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku ada Allah. Ya Allah, aku ada tangan. Ya Allah, aku ada kaki. Aku ada kepakaran. Kan setiap orang ada dia punya sa'yuhu dia. Setiap orang ni ada dia punya bidang dia. Kita kenal lah ibu-ibu. Kita cari sikit, renung sikit. Aku ni kuat tang mana? Mana yang kita kuat, yang tu kita buat. Mana yang susah untuk kita? Contohlah ibu-ibu pandai menjahit. Tiba-tiba ibu-ibu nak memasak. Jadi masak tu orang rasa macam, lah hai caroy. Orang kata apa, tak cukup semua. Bawang tak cukup, kan? Masak minyak dia tak cukup. Jadi macam tak kenalah. Jadi kalau kita kuat pada apa? Setiap orang mesti ada kekuatan dia. Bila dia tahu kekuatan dia, dia fokus kepada kekuatan dia dan usaha, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya sangat besar kepada orang Muslim. Sangat besar kepada orang yang bertawakal. Doa ibu-ibu pagi, keluar rumah, melangkah kaki keluar, jangan lupa untuk membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam satu hadis, malaikat bersama dengan kita ibu-ibu. Ya Allah. Kalimah tu bukan kecil-kecil. Ya, kalimah tu kalimah yang besar. Ya, disedari oleh alam malakut, iaitu alam malaikah menyedari perkara tersebut walaupun orang sebelah kita pun tak dengar kita baca. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan para malaikatnya untuk bersama dengan orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Dalam jagaan Allah, cukuplah Allah. Tidak ada daya upaya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu lengkapkan diri kita ibu-ibu, keyakinan, kemudian usaha, kemudian tawakal. Jadi ada orang tanya kat saya, Ustazah, tawakal mana yang nak buat dulu? Tawakal anggota dulu ke ataupun tawakal hati dulu? Yang ni maksudnya dua-dua tadi ni. Tawakal anggota kita usaha, tapi tawakal hati kita menyerahkan segalanya pada Allah. Nak buat mana dulu ibu-ibu? Anggota dulu ke hati dulu? Hati dulu. Tapi kalau hati dulu, patut tak usaha juga. Jadi macam usaha selepas pada tawakal. Tepatlah ibu. Masya Allah, dahsyat lah. Ibu-ibu sini dahsyat. Ibu nama siapa? Puan Jazmah. Puan Jazmah memang pernah dengar Pernah dengar usaha pula. Tawakal anggota dan tawakal hati bersama. Dia kena bawa dua-dua ibu-ibu. Bila dalam masa yang sama, baru cun. Baru dia akan lengkap dengan takdir dan juga asbab. Sebab bila kita nak serah pada Allah tadi tu, kita mula beriman. Allah bagi kita selepas daripada kita punya usaha, kita pun dah usaha, kita pun dah tawakal dalam hati, kemudian nanti akan ada dia punya hasil ibu-ibu. Buka kita punya tong duit ibu-ibu. Ada berapa? Kan? Nak senyum ke ataupun nak Allah sikitnya. Bila ada ke tak ada ibu-ibu, senyum. Itu marhalah, namanya marhalah taslim. Ada orang nama Taslim ni? Ada juga kan orang bagi nama anak Taslim kan? Taslim. Itu namanya marhalah taslim. T-A-S-L-I-M. Okay? T-A-S-L-I-M. Kalau dalam bahasa Arab, tasil lam ya mim. Taslim. Marhalah taslim ni maksudnya apapun Allah bagi, redha. Jangan sebut dah kan.
Maksudnya, Allah kenapa Allah hujan ni, salah hujan lah ni. Disalahkan Allah pula bagi hujan. Dia salahkan, wah orang hari ni semua tak nak beli kita. Hati orang pun Allah yang pegang. Taslim, redha. Redha apa je. Ya, kalau boleh, siapa yang jual makanan, kalau boleh, kalau tak laku, tolong jangan membazir. Kalau dah basi tak apalah, buang. Tapi kalau tak basi, tolong panjangkan ke sedekah. Sedekahlah jiran. Sedekahlah surau. Orang nak katalah kalau kita berjual sampai pukul 5, ibu-ibu, buat makan maghrib, buat makan malam. Kita ni bukan susah payah, ibu-ibu. Kadang-kadang kalau kita nak sedekah pada masjid, kena masak kan? Orang berniaga kan senang. Sedekah pada masjid, tak. Ni sanggup kalau waktu Ramadan, ibu-ibu, bazar Ramadan, dia kata, saya tak akan sedekah kat masjid, saya akan buang dekat longkang belakang tu. Buang. Padahal teh ke apa benda, air-air tu ibu-ibu, bukan murah. Dia curah. Curah habis. Kan kalau orang makan, contoh orang kan malam ada mentong kan, kan orang boleh minum. Surau ke banyak, masjid ke banyak. Bagi je lah masjid berbeza-beza. Takutlah dia rasa macam nanti kalau dah pergi masjid ni, orang semua pakai tak beli, dia kata. Rezeki Allah punyalah. Mana tahu masjid-masjid minum, masjid kata sedap, nanti bawa 2 tong malam esok. Bawa 2 tong saya nak bagi jemaah makan. Itu kan rezeki. Cuba tengok ibu-ibu berapa banyak orang yang dia banyak bersedekah pada masjid, Allah luaskan rezeki dia. Ya Allah. Saya tengok benda ni. Kadang-kadang ibu-ibu bukan sahaja sedekah pada masjid. Kalau ada, saya pernah jumpa orang yang dia miskin ibu-ibu, dia miskin, dia susah ibu-ibu, tapi dia nak buka jalan kebaikan dia. Dia kata, ya Allah macam mana ni rezeki teruk sangat ni kan. Nak bayar yuran anak dan sebagainya. Ibu-ibu dia buat apa? Dia pergi dekat surau. Hati-hati. Dia pergi kat surau, dia ambil telekung, dia bawa balik, dia basuh. Pakai modal tak? Kita pun nak basuh juga baju kat rumah kan. Maksudnya dia balik, yang kalau ni dia basuh pakai tangan ibu-ibu dan kemudian dikeringkan, dia hantar balik kat surau. Ya Allah, Allah buka jalan dia, jalan rezeki dia. Surau, masjid, tempat rumah ibadah ni ibu-ibu, orang kata dia lubang kepada rezeki. Kalau ada orang yang dia buat ibu-ibu, dia tak dia buat apa-apa, dia datang, dia tak ada duit, ibu-ibu dia nak bagi sedekah kat masjid tu, dia ambil mop, dia ambil berus ibu-ibu, dia pergi sental bilik air masjid ibu-ibu. Lepas dia buat tu, Allah buka jalan rezeki pada dia. Cuba buat. Subhanallah. Baik, ibu-ibu, nanti insya-Allah kita akan masuk kepada LDK. Bushra, macam mana saya terang dulu ke? Boleh terang dulu Okey. So kita nak kira dulu, saya kira kumpulan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So saya nak bagi 4 kumpulan. Boleh ke 3 tu satu kumpulan dan bawah kumpulan 1, 2, 3 satu kumpulan. Kita bagi nak pilih nama apa ibu-ibu? Kumpulan apa? Kejap lagi bincang dah bagi nama apa nama kumpulan. Okey, saya bagi ibu-ibu yang pertama, kita punya tugasan dengan kalimah. Setiap satu kumpulan satu kalimah, iaitu kalimah tawakal. Okey, boleh tawakal 2 di belakang, ibu-ibu 2 di belakang ialah rezeki. Mudah-mudahan banyak rezeki melimpah luah rezeki. 2 belakang rezeki, 1, 2, 3 di hadapan ni. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3 hadapan ni. Kumpulan yang ketiga kita bagi ialah usaha. Ibu-ibu adalah usaha dan 3 lagi di belakang. 1, 2, 3. Ibu-ibu ialah doa. Doa. Okey? Dapat tugasan masing-masing? Baik. Saya bagi tahu dulu apa yang ibu-ibu kena buat dengan 4 huruf tadi. 4 huruf pula, 4 perkataan tadi. Okey. Ibu-ibu kena cari 1 Asmaul Husna. Yang berkait dengan 4 tadi. Cari dulu. Yang kedua, ibu-ibu kena cari 3 ayat Al-Quran
dengan ayat yang berbeza-beza. Saya bagi peluang guna Google, guna Quran, kalau ada Quran terjemahan, boleh guna, tak ada masalah. Boleh bincang 3 ayat Al-Quran yang ada perkataan yang ibu-ibu ada tadi tu. Rezeki, tawakal, rezeki, usaha dan doa. Yang lain semua sama. Baik, yang ketiga ibu-ibu, apa resolusi dengan perkataan tadi? So apa yang ibu-ibu hari ini berazam, lepas balik keluar daripada dewan ini, daripada masjid Puncak Alam, ibu-ibu nak resolusi apa dengan kalimah tadi? So dia mewujudkan satu tindakan. Resolusi itu tindakan. Apa tindakan ibu-ibu? Pada setiap satu perkataan tadi ada tindakan. Nampak ya? Ada berapa? 3. Asmaul Husna, dan juga teganglah sikit nanti kita akan buat presentation di hadapan. Kena cari wakil lah. Nak datang ramai-ramai pun boleh ikut kreativiti masing-masing. Presentation di hadapan, kita ada tulisan-tulisan, ada apa nama? Kertas baju tak ada, kertas A4 ada. Kalau ada kertas A4 ataupun kertas masing-masing tu, boleh tulis hasil perbincangan. Lepas tu baru kita akan presentation depan. So jadi Asmaul Husna, 3 ayat Al-Quran dan tindakan. Tindakan ibu-ibu dalam memahami apakah setiap kalimah-kalimah berharga tadi. Okey? InsyaAllah kita akan tulis sedikit. Siapa nak guna whiteboard kejap lagi pun boleh. Tak ada masalah. Ada soalan tak untuk LDK? Kita berhenti rehat dulu ke ataupun terus sambung? Terus sambung ibu-ibu. Kejap lagi baru kita berhenti rehat. Boleh ya? Okey? Bersedia? Boleh buat perbincangan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu boleh mulakan perbincangan. Okey, terima kasih pada sahabat-sahabat. Kita tunggu tengok kawan-kawan kita, ibu-ibu kita. Ikut kesesuaian. Nak duduk dalam kumpulan. Oh ya ke? Ada hal. Okey, baik ibu.